Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sihat? So, Alhamdulillah hari ini Ustazah dapat menyambung lagi kelas PDPR untuk pendidikan Islam. So, hari ini Ustazah akan membincangkan bidang sirah dan tamadun Islam di bawah subtopik 5.14.2 ketukuhan sultan yang terkenal pada zaman kerajaan Uthmaniyah. So, ini kita nak tengok sultan mana yang terkenal pada zaman kerajaan Uthmaniyah. Okey, jadi 4 orang sultan yang terpilih untuk kita terokai kenapa mereka dikenali pada zaman kerajaan Uthmaniyah. Baik, sultan yang pertama ialah Uthman bin Utughul. Uthman bin Utughul ini gambarnya, gambar Sultan Uthman bin Utughul. So kita nak kenal dulu siapakah sebenarnya Uthman bin Utughul. Secara ringkasnya, nama penuhnya ialah Uthman bin Utughul. Tarikh lahir ialah pada tahun 656 Hijrah bersamaan 1258 Masihi. Tarikh mangkat 726 Hijrah bersamaan 1326 Masihi. Tempoh pemerintahan Sultan Uthman selama 27 tahun dan jawatannya ialah sebagai pemerintah pertama kerajaan Uthmaniyah. Yang mengasaskan kerajaan Uthmaniyah ialah Uthman bin Utughul. Ingat lagi tak kisah yang Ustazah bagi tahu? Uthman bin Utughul ini lahir di saat kerajaan Abbasiyah jatuh pada kerajaan Mongol. Jadi masa itulah dia lahir. Tapi yang mengasaskan kerajaan Uthmaniyah ini ialah Uthman bin Utughul. Kalau mengikut sejarah, selepas daripada kejatuhan kerajaan Abbasiyah, ada lagi kerajaan-kerajaan Islam yang lain yang mengambil tampuk pemerintahan, iaitu antaranya kerajaan Fatimiyah, kerajaan Seljuk. Jadi cuma tidak besarlah dia punya perluasan kawasan tu, tapi berlaku lagi perluasan kuasa tapi tidak semeriah kerajaan Uthmaniyah. Okay. So pengasasnya ialah Uthman bin Utughul. Dia mengasaskan kerajaan Uthmaniyah dan jasa dan sumbangan Sultan Uthman ini ialah mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Seljuk. Anatolia ni Turki lah, kawasan dekat Turki tu. Dan dia Anatolia ni lah sepenuhnya dulu di bawah kerajaan Byzantine, tapi oleh kerana kerajaan Seljuk memerangi dan mengkucak-kacirkan kerajaan Rom Byzantine itu, akhirnya Anatolia ni dia berpecah-pecah. Dia berpecah-pecah, ada sebahagiannya diambil oleh kerajaan Seljuk dan ada lagi masih sebahagian Anatolia itu masih lagi di bawah Byzantine. So jasa Uthman bin Utughul ialah dia mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Seljuk. Maksudnya bila kerajaan Seljuk jatuh, Anatolia ini dah bebas dah sepenuhnya daripada kerajaan Seljuk dan duduk di bawah pengaruh kerajaan pemerintahan dia lah. Kemudian jasanya lagi menyatukan wilayah Anatolia Selatan. Anatolia Selatan ini Anatolia juga tapi di bahagian selatan yang juga ditinggalkan oleh Byzantine selepas usaha memerangi kerajaan Byzantine di kawasan itu, di kawasan Anatolia itu. Akhirnya Anatolia bahagian selatan juga ditinggalkan oleh Byzantine, so disatukan wilayah tersebut. Jadi banyak-banyaklah bahagian tu dah menjadi wilayah kerajaan Uthmaniyah di kawasan Anatolia itu. Tapi ada lagi sebahagiannya masih lagi di bawah Byzantine seperti Konstantinopel. Okay, itu juga adalah sebahagian daripada wilayah di Anatolia. So anak-anak, itu adalah sumbangan Uthman bin Utughul sebagai pemerintah pertama kerajaan Uthmaniyah. Baik anak-anak, seterusnya ialah Sultan Murad I bin Orhan. Sultan Murad I bin Orhan. Ni gambarnya Sultan Murad I. Jadi apakah jasa-jasa dan sumbangan Sultan Murad I? Tapi sebelum tu kita sama-sama lihat biodata Sultan Murad I. Okey, nama penuhnya Murad I bin Orhan. Murad lah, sebab apa dia letak satu, sebab nanti akan ada Murad dua. Murad nama yang sama tapi dia letak sebagai Murad yang kedua. Ini Murad yang pertama.
Tarikh lahirnya 726 Hijrah bersamaan dengan 1325 Masihi. Tarikh mangkat 791 Hijrah bersamaan dengan 1388 Masihi. Tempoh pemerintahannya selama 30 tahun. Jawatannya ialah pemerintah ketiga Kerajaan Osmaniyah. Maksudnya ada pemerintahan selepas Kerajaan Osman bin Uthugul itu. Kita kena semak balik siapakah pemerintah kedua. Tapi tak apa, kita nak fokus kepada apa yang terkandung dalam buku teks. Pemerintah ketiga Kerajaan Osmaniyah Sultan Murad I, dan sumbangannya ialah membentuk satu pasukan Janissary. Janissary pun ada sebutannya, membentuk pasukan Janissary, iaitu anak-anak perlu tahu Janissary ni adalah tentera lah. Apa tu pasukan Janissary? Asalnya dibentuk daripada tentera-tentera muda, tentera-tentera muda daripada golongan hamba, tawanan perang, orang-orang yang bukan Muslim lah. Tapi akhirnya dia berkembang. Asalnya macam tu, tapi akhirnya dia berkembang macam tawanan perang kan, diambil sebagai tentera untuk pasukan Janissary ataupun Janissary. Tapi akhirnya dia berkembang, dia menjadi pasukan tentera elit bagi kerajaan Osmaniyah yang terdiri daripada kalangan remaja-remaja, anak-anak muda belia yang akan join Janissary ni. Okey, jadi pasukan Janissary ni, tentera-tentera elit ini yang terdiri daripada orang-orang muda ini akan dilatih dengan macam-macam kemahiran, terutamanya dari sudut penggunaan senjata lah. Ada yang kena tahu memanah, ada yang dilatih sebagai pemanah yang tepat, ada yang dilatih menggunakan pedang, ada yang dilatih menggunakan bom dan sebagainya. So tak dapat dinafilah pasukan ini merupakan antara penyebab kepada kecemerlangan ketenteraan Kerajaan Osmaniyah dalam peperangan dan jihad. Dia bermula dengan masa zaman Murad I ni, tapi dia berkembang sehinggalah sultan-sultan selepas itu. So itulah pasukan jasa untuk Murad I. Dia membentuk satu pasukan ketenteraan elit yang bernama Janissary, yang terdiri daripada golongan-golongan muda yang memberi kesan besar kepada perluasan kuasa dan ketenteraan Kerajaan Osmaniyah. Kemudian jasa kedua je ialah memodernkan Angkatan Tentera Laut. Yang mana Sultan Murad ni, kalau anak-anak nak tahu, dia seorang yang suka berpegang dengan cara kerja yang sistematik. Jadi kalau tak heranlah kalau Sultan Murad ni dia memang didampingi oleh para pemimpin dan juga pakar-pakar yang terbaik dalam bidang ketenteraan yang akan bagi nasihat kepada Sultan Murad ni. Jadi sebagai membawa kepada kemodenan, bukan sahaja kepada tentera darat, tapi juga dia nak bawa kemodenan kepada tentera laut Kerajaan Osmaniyah. So dia modernkan Angkatan Tentera Laut. Sebab dia memang minat benda tu. So dia memang cara kerja dia pun sistematik. Maknanya ada pakar rujuk untuk Sultan Murad I dari sudut ketenteraan ini. Kemudian jasanya yang lain ialah menjadikan Edirne sebagai ibu negara dia. Ibu negara dia sebab dijadikan Edirne. Edirne ni dia berjaya takluk. Jadi dia jadikan Edirne itu sebagai ibu negara dia. Sebab Edirne ni kota dia sangat strategik lah. Sebab Edirne ni merupakan kota yang kedua terbesar di Empire Byzantine. Yang pertama pasti Konstantinopel yang memang kita nak takluki, yang sebagaimana hadis Nabi tu, yang nanti akan ada raja terbaik, tentera yang terbaik yang akan menakluki Konstantinopel. Sebab tu Edirne ni duduk ranking yang kedua, sebab yang pertama tu adalah Konstantinopel. Lepas tu, lepas daripada kerajaan Murad ni ambil alih Edirne, dia dah jadikan Edirne ni sebagai pusat politik, pusat ketenteraan, pusat pentadbiran, kebudayaan dan keagamaan, sehinggalah Empayar Osmani menakluki Konstantinopel. Maksudnya selepas itu barulah berpindah kepada Konstantinopel. So Edirne ni masa dia menjadi ibu negara, besar juga peranan dia sebagai pusat politik, pentadbiran, ketenteraan dan sebagainya. Dia berpusat di situ. So yang menjadikan Edirne sebagai ibu negara ialah Sultan Murad I. Boleh nak? Okey.